Pemilihan pemimpin, pemilihan raja ditentukan oleh gereja. Tetapi dalam Islam, pemerintah negara ditentukan oleh rakyat. Rakyat yang memilih pemimpin. Rakyat boleh bersuara, memberikan pandangan tentang dasar-dasar negara dalam perkara yang tidak dinaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membezakan antara negara hidayah dengan negara teokrasi, antara negara Islam dengan negara teokrasi. Walaupun kita meletakkan asas panduan seperti mana saya katakan tadi, negara Islam ini dia merujuk kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan negara Islam tadi akan menyampaikan petunjuk Allah taala ni kepada manusia. Itu sifatnya. Tetapi petunjuk Allah Ta'ala itu sendiri, syariah Allah Ta'ala itu sendiri memberi ruang kepada rakyat untuk memberikan pandangan. Oh, kalau macam tu Ustaz, syariah Allah Ta'ala ni tak lengkap lah. Sebab ada yang disyariatkan, ada yang tak disyariatkan. Allah Ta'ala tak sempurna lah. Al-Quran tu tak sempurna lah. Itulah dia bukti kesempurnaan Al-Quran. Al-Quran amat tahu, Allah Ta'ala amat tahu bahawa manusia ini ada sifat bahaimiyah, ada sifat haiwaniyah, dan ada sifat malakiyah. Ada sifat kemalaikatan, ada sifat kehaiwanan. Ini sifat manusia. Ini sifat manusia. Ini tabiat manusia. Dan salah satu daripada sifat ini, kalau dia dominan, manusia tadi akan hilang sifat kemanusiaannya. Kalaulah manusia ini nak jadi seperti mana malaikat, macam mana kita tengok setengah agama tadi, bagi mereka manusia yang baik ini bila mana dia meninggalkan dunia. Unsur-unsur kehaiwanan tadi yang nak makan, nak minum, nak berkahwin, nak pangkat, nak kedudukan ni dia tak nak. Pakai baju pun selai satu colour je, pakai selipar je, itu makan apa yang ada, orang bagi makan, tak ada tak apa. Sekarang ni kita potong subsidi, tetapi kita tidak berjimat cermat. Sepatutnya kita berjimat cermat, jangan boros, jangan boros, kita boros. Jadi wang rakyat tadi yang sepatutnya diberikan kepada rakyat tak sampai kepada rakyat, tetapi hanya berlegar di kalangan kapitalis yang mengaut keuntungan daripada projek-projek kerajaan. Umpamanya buat masjid harga 10 juta, 10 juta. Rakyat yang ramai dapatlah rasa masjid 10 juta. Daripada 10 juta tu untung berapa juta? Mungkin untung 2 juta, 3 juta, ataupun 5 juta. So siapa yang paling untung? Kontraktor berbanding rakyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang membezakan antara negara Islam dengan negara teokrasi. Macam mana pula negara hidayah ini dengan demokrasi? Macam mana pula negara hidayah dengan demokrasi? Tadi kita dah bandingkan bahawa negara hidayah ini bukan negara teokrasi, bukan negara agama, seperti mana yang masyarakat Kristian faham. Jadi kalau begitu, kalaulah negara hidayah ini ialah negara yang dipilih oleh rakyat, yang disebut sebagai civil state, memberikan kebebasan bersuara kepada rakyat, kalau macam tu negara hidayah ini apa bezanya dengan negara demokrasi? Tuan-tuan, negara demokrasi dengan negara hidayah ini sama tapi tak serupa. Dalam Islam ia disebut sebagai syura, sama tapi tak serupa. Sama dari sudut apa? Sama dari sudut syura menerima konsep majoriti, demokrasi juga menerima konsep majoriti. Sama tapi tak serupa. Di mana yang tak serupa? Demokrasi lahir daripada akal dan hawa nafsu manusia. Sebab itulah tuan-tuan tengok demokrasi di United Kingdom berbeza dengan demokrasi di Malaysia. Demokrasi di Malaysia berbeza dengan demokrasi di Indonesia. Kalau kita pergi pemilu dekat Indonesia, parti pemerintah, parti pembangkang, semuanya boleh bercakap dalam televisyen, menyatakan gagasan manifesto masing-masing. Dekat Malaysia boleh? Tak boleh. Parti A tu je lah yang masuk TV pagi, petang, siang, malam. Pagi, petang, siang, malam. Nak kritik pun tak boleh. Nak kritik pun tak boleh, nak bagi pandangan pun tak boleh. Jadi kita hanya mendapat pandangan sehala je. Tadi dengar berita, datang sini dengar berita. Berdasarkan kepada laporan KPDNKK, tak ada orang buat laporan tentang rungutan kenaikan harga barang.
Ini menunjukkan bahawa kenaikan minyak 20 sen tidak menjejaskan kepentingan rakyat. Amboi, kita dengar pun macam berbulu je telinga ni kan. Aku isi kereta Honda aku tu kan, dulu RM90 penuh dah. Semalam isi RM116. Allahu Akbar. Wah, RM16 ni ikan kembung 2 kilo bang. Itu dia. Kan? Tak apalah tuan-tuan. Sebab apa? Sebab dia ada TV, dia cakap-cakap lah. Tetapi rakyat menderita. Ini tuan-tuan. Berbeza. Kenapa? Sebab ia datang daripada nafsu, datang daripada akal. Jadi sebab itu kita melihat jenama demokrasi yang berbeza-beza antara satu negara dengan satu negara yang lain. Demokrasi di Malaysia berbeza dengan demokrasi di Singapura. Demokrasi di Singapura berbeza dengan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia berbeza dengan demokrasi di Thailand. Sebab apa? Ia ditentukan oleh pengamal demokrasi itu sendiri. Kenapa? Terasnya akal dan hawa nafsu. Tetapi bila disebut syura, bila disebut negara hidayah, bila disebut negara Islam, dia adalah negara yang bersumberkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya negara hidayah ni bukan rekaan manusia. Dasar dan prinsipnya bukan rekaan akal, bukan rekaan hawa nafsu, tetapi dasar-dasarnya ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manakala aplikasinya, pelaksanaannya menggunakan kebijaksanaan manusia. Gitu. Jadi bila begitu keadaannya, negara Islam di mana pun wajahnya sama. Dasarnya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana pun dia berada, dekat Jepun, dekat Amerika, dekat Rusia, dekat Malaysia, dekat Singapura, dekat Indonesia, dasarnya sama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Memimpin bukan untuk mencari harta, tetapi memimpin untuk beramal jariah, memimpin untuk memperbanyakkan sedekah, memimpin untuk membanyakkan amal saleh untuk dibawa berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, memimpin untuk berdakwah. Memimpin untuk berdakwah. Sebab itulah bila mana kita tengok Menteri Besar Kelantan sebagai contoh, dah bersara dah. Kaya raya ke dia tuan-tuan? Tak ada kaya raya. Tetapi dia berjaya mengubah landscape politik Malaysia. Dia berjaya mengubah amalan-amalan tradisional di Malaysia kepada amal-amal Islam. Contoh tentang kewangan Islam. Bila mana dia menjadi Menteri Besar tahun 1990, dia tukar semua akaun kerajaan negeri daripada bank konvensional pindah kepada perbankan Islam, pindah kepada bank Islam. Melompat manager-manager bank dekat Kelantan. Dia kata senang je, dia kata hamba ni ikut perintah Tuhan. Kalau mu nak marah ke Tuhan, jangan marah ke hamba. Sebab hamba ni ikut perintah Tuhan. Apa kesannya tuan-tuan? Satu Malaysia berubah. Perbankan yang dulunya ta'assub dengan sistem kapitalis, akhirnya 1990 menjadi detik sejarah dalam sistem kewangan negara. Walaupun bank Islam telah ditubuhkan pada tahun 83, 7 tahun sebelum daripada itu, tetapi 1990 adalah detik lonjakan yang amat luar biasa apabila bank-bank konvensional memperkenalkan sistem perbankan tanpa faedah. Dia dapat royalti, dia tak dapat royalti. Tetapi dengan akhlaknya, dengan kepimpinannya, menyebabkan perbankan, sistem perbankan di Malaysia berubah. Sehinggalah pada tahun 2009 Akta Bank Negara diubah. Kalau sebelum daripada sistem kewangan di Malaysia ini terasnya kapitalisme, tapi tahun 2009 dinyatakan dalam Akta Bank Negara sistem kewangan di Malaysia berteraskan kepada perbankan Islam dan sistem kapitalis. Walaupun masih lagi bercampur baur, apalah, sekurang-kurangnya ada satu lonjakan. Dan kita lihat bagaimana Malaysia menjadi players dalam sistem kewangan Islam di dunia. Kita menjadi rojokan. Semasa saya berkursus di Universiti Al-Azhar, guru-guru saya di Al-Azhar, profesor-profesor di Universiti Al-Azhar kata apa? Kamu belajar dengan kami, tetapi kamu belajar, kamu mendapat ilmu daripada kami, kami tak dapat amal, tetapi kamu dapat mengamalkannya. Dekat Mesir mereka tak dapat amal, zaman Hosni Mubarak tak boleh nak buat bank Islam. Tapi kat Malaysia kita menjadi players kepada sistem perbankan Islam. Kita belajar daripada siapa? Belajar daripada profesor-profesor Universiti Al-Azhar. Tapi mereka tak boleh nak buat.
kita kat Malaysia kita dapat. Ini tuan-tuan.